Luas perbukaan pintu. Bukan pintu. Okey. Okey, dalam gambar memanglah dia bagi gambar pintu, tapi kalau dalam makmal takkan kita nak buat eksperimen guna pintu kan. Kita ada alat khas je yang kita buat hari tu ni yang macam ada negatif film yang ada lubang tu. Ingat tak? So kita tak pakai pintu, kita pakai benda ni yang ada satu lubang. Okay, ada yang ada 2 lubang. So yang ni pembelawan kan. So kita pakai yang satu lubang lah, yang ada bukan satu lubang, kita panggil apa? Yang ada satu celahan. Okay. Jadi kita tak pakai pintu. Siapa nak try? Saiz celahan. Saiz celahan. Saiz celahan. Okay, dah betul dah. Saiz celahan. Okay, saiz celahan. So itu dia punya MV dia, manipulated. Sekejap, kenapa ada invite kat sini lah? Sekejap, cuba tengok ni. Okay. Sekarang ni, okay, ni dah betul dah, saiz celahan. Sekarang ni dalam fizik, dia tak boleh bagi MV manipulated ni kuantiti yang tak boleh diukur. Sebab saiz ni kamu tak boleh ukur. Boleh ke ukur saiz? Memanglah ada saiz besar, saiz kecil. Tapi boleh tak kita ukur dia dan bagi satu ukuran, magnitude? Tak boleh kan? So tak boleh guna perkataan saiz. Bagi perkataan lain. Luas. Luas celahan. Alah, luas. Oh, nanti. Lepas tu bukan macam lebih kurang dengan saiz ke Ustazah? Apa dia? Luas Sebab dia boleh tak kira. ada magnitude kan? Luas. Kau. Okay, Boleh kira. Luas ada magnitude. Luas pun boleh juga. Tapi macam leceh je nak ukur celahan ni punya luas. Nak kena tahu panjang lah, lebar lah. Nak kena panjang dapat lebar lagi. Alah, simple je. Kamu boleh bagi apa? Bagilah lebar celahan. Lebar celahan ke ataupun panjang celahan ke. At least kita boleh ukur pakai apa? Pembaris, betul tak? Kan? At least boleh ukur pakai pembaris. So nanti adalah celahan dia 1 mm ke 5 mm ke. Kalau kamu nak bagi luas pun boleh, tapi macam leceh kan luas. Nanti nak kena darab panjang dapat lebar ke. Panjang dapat lebar kan leceh tu lah. So kita buat lebar, okay? Kalau tak nak buat lebar pun kamu boleh buat apa? Panjang celahan. Pun boleh juga, mana-mana lah. Tapi cuma nak buat lebar lah kat sini. Okay, so lebar celahan. Next. Alwi pula. Responding variable. Responding variable tu maksudnya apa? Boleh ubah, bergerak, balas. Okay, siapa boleh bagi? Respon. Apa? Ada ke kat situ? Hello? Saya tak dengar suara ni. Hang ke? Jarak antara pinggir cerah. Jarak antara pinggir cerah. Okey, boleh. So, itulah dia punya responding kan. Responding variable dia, alwi dia. Maksudnya kalau celahan besar, pinggir cerah dia macam ni lah jarak dia. Okey. Kan macam ni pinggir jarak dia. Kalau celahan kecil, pinggir cerah dia, jarak dia macam ni kan. Pinggir cerah. Kalau tak nak buat pinggir cerah, boleh buat pinggir gelap. Salah satu, okey. So, jarak antara pinggir cerah. And then mesti ada perkataan ni, berturutan, okey. Berturutan. Maksudnya pinggir cerah ni dengan pinggir cerah ni. Berturutan lah. Okey. Kalau kamu tak ada perkataan berturutan, nanti antara pinggir cerah dengan pinggir cerah yang mana? Adakah kat sini? Tak kita nak yang selang-seli tu yang sini bukan yang antara sini dengan jauh kat sini. Sebab tu kena ada perkataan apa? Berturutan. Okey, respon faham ke tidak? Faham. Okey, jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. Selalu kalau budak jawab, dia lupa perkataan berturutan, so tak ada markah. Kesian kan? Betul tak? Okey, kalau tak nak buat pinggir-pinggir cerah, boleh buat jarak antara
antara pinggir gelap berturutan. Mesti dekatan berturutan. Okay, so pilihlah salah satu, nak pinggir cerah ke pinggir gelap. Pinggir gelap, okay. Okay, so kan bila kamu dah tahu MV tu apa, RV tu apa, kamu boleh jawab semua soalan. Okay, wow jangan. Kamu boleh jawab semua soalan, boleh jawab inference, boleh jawab hipotesis, boleh jawab apa lagi? Boleh jawab tujuan eksperimen, sebab dia ada sistem nak jawab dia. Dia ada cara nak jawab dia. Okey, sekejap. Okey, so cara nak jawab inference. Cara dia adalah RV bergantung kepada MV. Ni cara nak jawab inference. Okay, RV bergantung kepada MV. So kamu tengoklah RV kita apa? RV kita adalah ni kan, jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. Lepas tu MV apa? Lebar celahan. So kamu jawablah. Inference kita adalah seorang bagi tahu ayat penuh. Respon. Cuba nak siapa Alia Fahana. Cahaya dibelaukan. Cahaya dibelaukan. Ya Allah, cikgu dah bagi dah. Cikgu dah bagi tahu format dia. Format nak jawab inference macam ni. RV bergantung kepada MV. So, kamu isi je lah tempat kosong. RV tu apa, MV tu apa. Boleh? Boleh. So RV dia apa? Boleh. Apa RV dia? Lebar celahan. Jarak antara Jarak pinggir antara cerah pinggir-pinggir cerah berturutan. berturutan. Okay, jarak antara jarak antara pinggir cerah berturutan. Lepas tu apa? Bergantung kepada bergantung kepada lebar celahan. bergantung kepada lebar celahan. Itulah cara nak jawab inference. Senang tak? Senang kan? Senang. Dia dah ada format dia. Kamu je kena ikut, follow dia punya SOP dia. Okay. Tak follow SOP, tu tak ada markah. Okay, next. Cara nak jawab hipotesis pula. Okay, hipotesis cara dia punya format dia punya SOP dia kan. Okay. Semakin bertambah ataupun berkurang. Kamu pilihlah bertambah ke berkurang. MV semakin bertambah ataupun berkurang RV. Itulah cara nak jawab hipotesis. Jadi perkataan semakin. Okey, sekarang ni MV kita apa tadi? MV kita lebar celahan kan? Lepas tu RV kita jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. Okey, sekarang ni siapa nak try jawab hipotesis? Semakin apa? Semakin bertambah ke semakin berkurang? Lebar celahan. Bertambah. Kamu nak buat bertambah. Okey, semakin bertambah lebar celahan. Jadi semakin apa? Semakin bertambah jarak Ya, betul. antara pinggir-pinggir gelap. Ya, pinggir-pinggir gelap. Apa lagi perkataan yang kamu lupa tu? Pinggir gelap. Pinggir gelap je ke? Antara pinggir Yang berturutan. yang berturutan. Okey. Sekejap. So kat sini semakin bertambah lebar celahan, semakin bertambah dia punya apa tu? Jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan ni kan. Okey, so itulah dia punya hipotesis. Macam tu je. Okey, sekejap Okey, semakin bertambah lebar celahan, semakin bertambah apa
apa tadi yang Alwi dia? Pinggir-pinggir cerah. Pinggir-pinggir semakin bertambah pinggir-pinggir cerah pula. Kan semakin bertambah jarak. Ni apa? Jangan. Okay, Alwi kan. Semakin bertambah jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. So dapat satu markah. Itulah hipotesis. Boleh? Boleh. Boleh. So dia ada SOP cara nak jawab dia. So kamu kena ikut. Kalau kamu nak buat semakin berkurang pun boleh juga. Okay? Semakin berkurang lebar celahan, semakin berkurang jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. Okay, so dah settle hipotesis. Okay, sekarang cara nak jawab ni lah. Tujuan eksperimen. Okay, pun dia ada SOP dia juga. Okay, SOP dia untuk mengkaji hubungan antara MV dan Alwi. Okay, siapa nak try? Kamu isi tempat kosong je. Cepat. Untuk mengkaji hubungan Untuk antara lebar celahan dan jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. Okey, so itulah dia punya tujuan eksperimen. Okey, untuk mengkaji hubungan antara MV. MV tu apa tadi? Lebar celahan. Lepas tu dan Alwi. Alwi tu jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. Okey, next. Pemboleh ubah dalam eksperimen. So tadi kita dah bagi kan pemboleh ubah. Sekejap Okay, pemboleh ubah eksperimen. Dah tahu dah tadi. So MV dia, apa tadi MV dia? Lebar celahan. Lepas tu RV dia tadi jarak antara pinggir-pinggir cerah berturutan. Okay, so manipulated dah, responding dah. Lagi satu ni, constant variable, pemboleh ubah tetap. Okay, siapa boleh fikir apakah pemboleh ubah tetap dia, constant dia? Bila buat eksperimen ni kita apa dia? Nak tetap apa? Jenis cahaya. Jenis cahaya. Okay, kalau kamu jawab Kalau laju cahaya? Kalau panjang cahaya? okay, Laju cahaya boleh? kenapa kamu nak sebut laju? Sebab jenis ni tak boleh diukur Okay, dalam fizik jenis tak boleh sebab jenis ni dia tak boleh diukur. Dalam fizik memang tak boleh. So kamu jawab jenis tak boleh. Tapi dalam kimia bio boleh sebab dia orang bukan ada benda yang nak ukur pun kan. Tapi kalau fizik semua benda nak ukur. So kamu sebut jenis tak boleh Bagi sesuatu benda yang boleh diukur. So macam tadi siapa jawab tadi panjang cahaya Okay, panjang cahaya, mana ada panjang cahaya? Kita ada panjang Laju cahaya. laju cahaya. Okay, laju cahaya. Okay lah kan memang boleh diukur pun sebab dia ada magnitude kan. Apa magnitude dia? 3/10.8 Okay, nak bagi laju cahaya tapi ni terlampau umum, terlampau general. Okay, cuba ingat balik eksperimen yang kita buat masa kat Makmal kan. Dulu-dulu kat Makmal fizik kita buat eksperimen yang ini. Tunjuk balik mana eksperimen tu? Kita dapat kalau warna cahaya. Warna cahaya tak boleh diukur. So dia nak sesuatu benda yang boleh diukur, yang ada magnitude. Okay, cuba ingat balik eksperimen ni yang cikgu contoh ni. Kan, apa yang kita tetapkan dalam ni? Eksperimen ni yang ada kaki vektor ni, ingat tak? Kaki vektor lepas tu letak apa? Macam ada negatif filem yang ada celahan. Lepas tu kat sini apa? Depan ni whiteboard. Jarak celahan dengan skrin. Jarak celahan dengan Jarak skrin. antara sumber cahaya dengan skrin. Jarak Sumber cahaya. jarak antara sumber cahaya dengan skrin. Tadi apa? Jarak celahan Okey, so sebenarnya kita lebih kepada ni jarak antara
sumber cahaya dengan skrin. Mana sumber cahaya? Ni kan, ni lampu laser. Lampu laser ni patutnya kita kena dekatkan kat sini. Tak kisahlah ni. Okey, so inilah dia. Sekejap. Inilah dia jarak antara sumber cahaya dengan skrin. Itulah dia punya constant variable. Boleh? Faham ke? Boleh faham. Okey, sekejap. Kita tak cakap jarak antara ni ya. Kita tak cakap jarak antara celahan dengan skrin. Kita lebih cakap kepada jarak antara sumber cahaya dengan skrin. Okey. So masa kamu letak laser pointer tu, laser tu make sure kamu tetapkan kedudukan laser tu jangan ubah-ubah. Supaya jarak antara sumber cahaya dengan skrin tetap. Boleh? Faham ke? Faham. 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 Okey, tadi kan siapa ke jawab? Okey, tadi cikgu kata laju cahaya tak boleh kan sebab terlampau general sangat. Tapi tadi ada kan yang bagi jawapan? Okey, jawapan lain. Siapa nak try jawapan lain? Saiz cahaya tak boleh sebab saiz tak boleh diukur. Cuba bagi something yang boleh diukur. Tak laju memang cikgu tak nak lah sebab dia terlampau general. Okay, siapa try jawapan lain? Apa dia? Untuk constant variable. Respon. Tadi dia dah jawab betul dah. Tapi dia sebut panjang apa tadi? Dia sebut panjang cahaya Bukan panjang cahaya. Panjang apa sebenarnya kelas? Panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Cahaya. Nama ni panjang gelombang, okey, bukan panjang cahaya. Panjang gelombang cahaya. So contohnya kita pakai gelombang cahaya warna apa? Warna merah kan? Kita pakai warna merah. So merah panjang gelombang dia besar, okey. Panjang gelombang dia besar. Tapi kalau pakai cahaya biru, panjang gelombang dia kecil. Adalah dia punya magnitude dia, cikgu tak sure lah berapa magnitude dia. Tapi cikgu tahu cahaya merah panjang gelombang dia paling besar, cahaya biru panjang gelombang dia paling kecil. So kamu nak bagi panjang gelombang cahaya pun boleh. Okey, so dah settle dah pun boleh ubah. So faham pun boleh ubah ni? Oh, jangan. Faham. Faham. Okey, next. Kalau kamu apa ni? Kena pemboleh ubah ni make sure cikgu tak nak perkataan size size tak nak. Sebab size tak boleh diukur. Jenis tak nak. Okey, jenis pun tak boleh diukur. Kamu kena bagi semua yang boleh diukur, yang ada magnitude. Okey, yang ada nilai yang ada nilai. So nak kira panjang gelombang cahaya ni macam mana sebenarnya? Sebenarnya ada formula kan. Dia apa macam mana ke formula dia? Macam mana cikgu tak sure lah. Macam ni ke Macam ni ke panjang gelombang? Kamu tahu laju, kamu tahu frekuensi, kamu boleh kira panjang gelombang dia. Dia adalah masuk dalam formula. So dia ada magnitude lah nak kira panjang gelombang cahaya ni ada magnitude dia. So boleh diukur, okay. Okay, next. Prosedur. Susunan radas Apa ni? Senarai radas dan bahan. Okay, senarai radas dan bahan. Kita perlukan apa? Dalam soalan dia dah bagi. Kaki retard. Kaki retard. Okey, kejap Dalam soalan dia dah bagi ni. Dia tak bagi semua, dia bagi sikit-sikit je. Okay, dia bagi cahaya monokromatik. Maksudnya monokromatik ni cahaya yang ada satu warna je lah. So dalam hari tu eksperimen kita pakai apa? Laser color merah kan. So pakai laser merah lah, itulah cahaya monokromatik. Kalau biru, biru. Kalau hijau, hijau. Okey.